agenda kemakmuran bersama. Ini agenda yang sedang diwar-warkan sekarang dan mungkin ada komen-komen lain yang lebih sesuai untuk kita dengar secara terus daripada Tan Sri Muhyiddin dan juga daripada Datuk Seri Mukhriz. Format kita senang dan peranan saya pun senang sebenarnya. Peranan saya ialah untuk memastikan ahli-ahli panel on time dan masanya tidak lebih sangat apabila bercakap. Orang politik ni kadang-kadang bila bercakap dia mikrofon dia tak mau bagi balik. Tapi macam mana pun kita nak dengar lebih kurang 10 minit pembukaan dan kemudian kita akan bagi lebih banyak masa untuk tuan-tuan dan puan-puan berdialog, menyampaikan pandangan, menyampaikan komentar, bertanyakan soalan. Mungkin berdasarkan pandangan-pandangan itu nanti kita bagi sekitar 5 ke 10 minit akhir sesi ini untuk diulas kembali oleh dua-dua ahli panel kita. Tetapi bagaimanapun fungsi utama dialog ini ialah untuk memastikan bahawa suara daripada kita di negeri Perlis ini boleh didengar oleh orang atas. Jadi dengan itu saya tak mau melengahkan masa, kita ada sehingga 4:45 petang sahaja pada hari ini, so tak sampai pun sejam, mungkin kita boleh lajak-lajak sikit lah. Tapi untuk tidak melengah-lengahkan masa, saya rasa kita terus kepada yang pertama. Kita minta Yang Berhormat Datuk Seri Mukhriz untuk memulakan majlis. Mungkin di situ kot semangat sikit dengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Muhammad Yassin, Menteri Dalam Negeri, yang bahagia Saudara Wan Saiful Wan Jan selaku moderator, yang berbahagia Tan Sri Datuk-Datuk, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas jemputan untuk saya bercakap sedikit. Walaupun saya tidaklah boleh mewakili suara kerajaan persekutuan, tapi mungkin sedikit sebanyak kerana saya Menteri Besar negeri jiran di wilayah utara ni, jadi bolehlah saya nyatakan apa perancangan yang melibatkan negeri Perlis dalam kerangka Agensi Pelaburan Koridor Utara atau NCIA, yang mana saya juga menjadi anggotanya. Dan daripada situ kita boleh cuba berhalusi di mana peluang-peluang yang mungkin terbuka bagi usahawan-usahawan Bumi Putra Melayu khususnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita sedia maklum, setelah selesainya perubahan kerajaan yang berlaku di peringkat persekutuan, tidak di negeri Perlis ini tapi berlaku juga di negeri Kedah, dan kita mempunyai kepimpinan kerajaan persekutuan yang tak asing pada kita, iaitu Tuan Mahathir Tan Sri Muhyiddin pun ada di situ. Maka dari segi pemikirannya saya fikir tidaklah banyak berbeza sangat dengan kerajaan terdahulu dalam soal perancangan masa kehadapan, strategi yang kita guna pakai, prinsip-prinsip ataupun pegangan yang menjadi asas kepada dasar-dasar kerajaan sekarang ini, termasuklah soal kepentingan dan hak orang Melayu, yang mana saya tak pasti kalau mungkin telah pun disentuh oleh ahli-ahli panel sebelum ini bahawa asas-asas penting dalam perlembagaan persekutuan tetap dipertahankan dalam kerajaan yang baru ini. Jadi atas sebab itu, bagi negeri-negeri utara ni, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak di belah barat ni, menjadi satu kewajipan untuk kita benar-benar memahami apa sebenarnya aspirasi dan cita rasa masyarakat kita di sini, yang rata-ratanya ataupun kebanyakannya orang Melayu. Dan dalam keadaan kita ini, ekonomi taklah berapa memberangsang kan. Kedah pun senasib dengan Perlis lah kot, di mana kita ni dianggap jelapang padi, iaitu satu sektor pertanian yang sangat bergantung kepada subsidi. Pulangannya tidaklah berapa banyak sangat,
Saya jarang-jaranglah nampak Pak Tani bawa kereta Mercedes. jadi apa ni, kalau ada pun dia senyap-senyap aku tak tahulah. Dan ianya bergantung kepada macam-macam apa ni masalah, ya. Daripada anginnya, pada apa macam-macam lah, tuan-tuan pun tahu lah kot. Jadi saya tak berhasrat untuk menyenaraikan masalah-masalah yang kita hadapi. Saya ingat tuan-tuan pun lebih tahu daripada saya. Tapi yang saya ingin sentuh ialah apa agaknya perancangan oleh kerajaan persekutuan di peringkat wilayah utara di belah barat ini, iaitu di bawah kerangka NCIA seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam perbincangan empat negeri yang dipengerusikan oleh Yang Maklumat Perdana Menteri sendiri, kita setuju bahawa apa juga bentuk pembangunan di kawasan ini ataupun di zon atau wilayah utara ini mestilah dilihat dari konteks seluruh wilayah, bukan dalam konteks empat negeri yang berbeza-beza. Dan ini satu pendekatan yang sangat penting kerana dengan cara itu kita tidaklah terlalu nak menjaga kepentingan negeri saja, tetapi kita boleh lihat bagaimana kita boleh berkongsi sumber. Dan pendekatan yang dibawa oleh Tuan Mahathir dulu-dulu lagi, iaitu Prosper Thai Neighbour, iaitu kita saling bantu-membantu supaya jiran-jiran kita juga dapat maju ke hadapan dan kejayaan mereka itu membawa nikmat kepada kita juga. Tentunya dalam konteks Kedah dan Perlis contohnya lah. Ada perkara yang Kedah boleh menyumbang, ada juga mungkin perkara yang Perlis boleh menyumbang di dalam NCIA ini. Itulah juga asas hubungan negeri Kedah Darul Aman dengan Pulau Pinang. Yang mana kita tahu dalam empat negeri ini Pulau Pinang lah yang paling maju. Sudah sampai tahap industri yang begitu memberangsangkan, menyumbang kepada KDNK negara. Tetapi pada waktu yang sama memerlukan banyak sumber daripada negeri-negeri jiran, contoh tenaga manusia, contohnya bekalan air mentah, industri-industri yang menyumber, yang membekalkan pelbagai komponen dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan kita sanggup, ya, mengenepikan perbezaan ataupun saingan yang sebelum ini mungkin wujud di antara negeri-negeri ini, supaya kita lihat bagaimana kita boleh saling bantu-membantu menggunakan sumber yang terhad. Semua orang ada sumber tapi terhad. Tetapi dengan sumber yang kita ada itu, kita boleh memaju dan membangunkan seluruh wilayah utara. Dan inilah peranan sangat penting bagi NCIA. Bayangkanlah kalau saya sebagai Menteri Besar Kedah, tentulah saya nak bercakap pasal Kedah saja. Tak ada peluang untuk saya bercakap mengenai Perlis, mengenai Perak, mengenai Pulau Pinang. Tetapi di dalam mesyuarat NCIA, di situlah kita boleh saling mendengar apa perancangan masing-masing dan mungkin akan tercetus beberapa idea bagaimana kita boleh membantu ataupun bagaimana kita boleh mendapat manfaat daripada apa yang dirancang oleh negeri jiran tersebut. Negeri Perlis ini memanglah daripada dulu bercakap mengenai cuping, iaitu satu inland port. Itulah perancangan ya, daripada dulu lagi, zaman Datuk Lu Lekut dan disusuli dengan beberapa perbincangan, persetujuan di peringkat persekutuan. Dan yang inilah yang saya lihat
boleh menyumbang kepada perancangan negeri Kedah sendiri untuk menjadi juga hub logistik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, dalam mesyuarat NCIA yang dipengerusikan oleh Yang Amat Perdana Menteri, telah ditekankan oleh PM bahawa kerana landasan kereta api itu berhenti dekat Padang Besar. Jadi janganlah benda itu bertindih pula dengan apa yang Kedah nak buat. Jadi bila Tun dah sebut macam itu, jadi kami ni pun tarik break sikitlah. jadi apa juga bentuk kontainer yang nak masuk daripada Thailand, kalau ia terletak di atas landasan kereta api, mestilah melalui Padang Besar. Dan daripada situ barulah dia turun masuk ke Semenanjung. Di belah kami Bukit Kayu Hitam ini, pada ketika ini masihlah menjadi laluan bagi kontainer-kontainer atas truk. Jadi ini yang kita faham. Dan adalah dalam perancangan ini, dan saya sebut perkara ini dalam pembentangan bajet Kedah 2019, yang mana dengan jelas dan terang saya sebut bahawa masa depan negeri Kedah, dan mungkin juga Perlis, saya tak sebutlah Perlis pasal bajet itu untuk Kedah ya. Saya kata masa depan negeri Kedah Darul Aman sekarang ini sangat bergantung kepada bagaimana kita berurusan dan kita berkongsi dengan negara Thailand. Kerana Thailand adalah sebuah negara yang jumlah penduduknya ramai. Kerajaan pusat di Bangkok nampaknya sekarang sangat serius mahu membangunkan Selatan Thai. Dan ini satu perkembangan yang sangat positif bagi kita semua. Jadi bagaimana kita nak menggunakan peluang itu untuk membangunkan negeri kita sendiri. Jadi saya ingat Perlis pun mampu melakukannya kerana sudah ada prasarana sampai ke sempadan, malah dia dah melewati sempadan. Jadi takkanlah kerajaan dah belanja berbilion-bilion untuk buat double tracking, electrification dan sebagainya, tapi kita tak pakai prasarana infrastruktur itu. Jadi inilah masanya saya ingat yang paling sesuai untuk kita lihat bagaimana kita boleh membangunkan negeri masing-masing dalam kerangka NCIA atau wilayah utara ini dengan pelibatan negara Thailand. Dan daripada situ barulah kita masuk kepada ada tak peluang carving out untuk usahawan-usahawan Melayu. Yang ini kita sendirilah nak kena fikir untuk tengok peluang-peluang itu. Dan rugilah kita kalau kita sendiri yang mewujudkan peluang tetapi kita tidak merebut peluang. Jadi saya ingat cukup setakat itu dulu. Dan lepas ini boleh sambung lagi kalau ada pertanyaan mengenai apa yang saya sebutkan tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yang Hormat Datuk Seri. Banyak penerangan mengenai development program yang akan berlaku di sebelah utara ni. Dia sebut tadi mengenai Kedah. Tapi terima kasih sebab berkongsi, sebab semua yang disebut mengenai Kedah tu kami nak pastikan kami buat lagi baik supaya pelabur mai ke sini. Jadi cita-cita kita ialah ya betul kita membangun bersama, tapi jangan sampai Perlis pun terlepas. Tapi tak apa, kita bersaing secara yang sihat insya-Allah. Tapi sebelum tu, sebelum kita pergi kepada sesi dialog dengan ni, kita dengar komen, ucapan dan pandangan daripada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Mukhris Menteri Besar, moderator Saudara Wan Jan, Tan Sri Azmi, rakan-rakan silap nama Tan Sri Wan Saiful. Rakan-rakan lama saya dekat sini, Tuan Isa dan rakan-rakan lain, Naib Chancellor, kata kita ada, tapi timbalan-timbalan Naib Chancellor saudara sekalian. Masa tidak banyak, jadi saya sebenarnya banyak nak cakap. Walaupun negeri kecil, tapi saya tak pernah melihat Perlis sebagai negeri yang tidak penting sejak dahulu sampailah ke hari ini. Tahniah kerana mengadakan kongres yang saya fikir telah bawa banyak manfaat pada kita semua, khasnya di negeri Perlis
Dan terima kasih kerana berikan saya ruang sikit untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya tanya Saudara Saiful tadi apa yang saya nak cakap, ya kita cakaplah apa-apa. Tapi berdiri saya di sini, selaku Menteri Dalam Negeri, saya fikir soal-soal isu keselamatan itu mungkin tidaklah menjadi satu perkara yang agak cukup diutamakan berbanding dengan soal ekonomi sebagai contoh. Tapi tidak bermakna kita tidak memberikan perhatian pada soal itu kerana kita mahu negara kita kekal aman, makmur dan selamat untuk selama-lamanya. Cuma dalam manifesto Pakatan Harapan dahulu telah mencadangkan beberapa perkara yang kita akan lakukan, iaitu mereka berkata bahawa undang-undang yang drakonian, yang menindas, yang tidak selari dengan hak asasi manusia dan sebagainya itu hendaklah sama ada ianya dihapuskan ataupun dipindah. Langkah sudah pun kita mulakan dan saya telah membawa perkara-perkara yang utama macam Akta Hasutan, SOSMA, POKA. POKA itu akta tentang jenayah dan POTA akta dengan terorisme ataupun keganasan. Ini langkah-langkah kita akan ambil untuk sama ada ianya dihapuskan seperti Akta Hasutan yang dicadangkan begitu, dan semalam kemarin Kabinet memutuskan supaya POKA, the Prevention of Crime Act, itu pun juga harus dihapuskan. Kalaupun nak diganti bukan dengan bentuk yang sama tapi yang lebih selari dengan tuntutan semasa dari segi keadilan dan sebagainya. Ini tanggungjawab saya dan insya-Allah kita akan laksanakan. Keduanya, sebagai kerajaan, mungkin banyak perkara yang ada dalam pemikiran saudara-saudara sekalian, sama ada di kalangan akademia ataupun di kalangan rakyat biasa, tentang apa itu Pakatan Harapan. Pasal ini pimpinan baru dan kerajaan terbentuk selepas kita menghadapi pilihan raya yang penting dalam sejarah negara. Jadi banyak perkara yang mungkin belum lagi dapat dijelaskan oleh pimpinan kerajaan ataupun belum lagi dapat dipahami oleh banyak rakyat. Tetapi komitmen yang saya nak nyatakan sini ialah tentang perkara-perkara induk dan pokok, iaitu yang pentingnya perlembagaan negara. Mungkin ada pihak yang merasakan seolah-olah kita tidak memberikan keutamaan pada perkara itu. Saya nak nyatakan tidak. Kita akan terus menentukan supaya apa-apa perkara utama yang termaktub dalam perlembagaan itu menjadi asas yang kita perjuangkan dan juga saudara-saudara sekalian perjuangkan, bagaimana yang telah pun kita lakukan dahulu dan akan terus kita lakukan untuk masa ke depan. Saya sebutkan begitu ialah dalam struktur Pakatan Harapan, antara perkara pokok yang utama yang telah pun kita selesaikan awal-awal lagi ialah komitmen semua parti, iaitu 4 parti yang ada, Parti Bersatu, Parti PKR, Parti Amanah dan juga DAP, tentang apa yang ada dalam perlembagaan itu harus kita pertahankan. Institusi raja tak ada pihak yang boleh mempersoalkan. Kedudukan orang Melayu dan hak istimewa kita kekal abadi selagi ada bulan dan matahari. Itu dalam UMNO tak sebut, tapi saya sebutkan sebagai Bersatu. Itu harus bukan saja dipertahankan tetapi diperkukuhkan dan diperkuatkan. Kerana isu itu adalah isu yang paling pokok saya fikir di kalangan masyarakat Islam dan juga orang Melayu di seluruh negara, termasuklah di Sabah dan Sarawak. Soal-soal bahasa ini tak boleh orang kata diabaikan, mesti diberikan penekanan. Walaupun saya faham ada juga isu-isu tertentu yang berbangkit tentang soal itu yang mungkin menjadi perhatian masyarakat. Tapi komitmen Pakatan Harapan dan soal ini tidak ada tolak ansurnya, satu tidak ada komprominya. Demikian juga tentang soal Islam sebagai agama persekutuan. Tadi saya dah dengar Datuk Mufti sebut. Ada juga orang mengatakan macam kita ni kerajaan baru tak memberikan perhatian, keutamaan. Saya nak nafikan sekeras-kerasnya. Mungkin tak terlihat kerana selepas pimpinan-pimpinan terdahulu melaksanakan pelbagai-bagai orang kata program-program yang penting, itu kita tak boleh nafikan. Yang baik tetap baik. Kredit mesti diberikan pada pihak yang telah melaksanakan, memperkukuhkan institusi agama, Majlis Agama Islam, soal yang berkaitan dengan JAKIM dan juga di peringkat negeri kuat-kuasa undang-undang yang ada. Ini tak boleh kita kompromi. Itu kekal hak yang harus kita pertahankan. Jadi sebab itu saya nak menyatakan sini, jangan rasa takut dan bimbang. Pasal ada juga bimbang masa tengok muka DAP. Itu dah rakan saya dah.
mula agak janggal juga dulu bila duduk sama-sama di peringkat awal. Tak berapa selesa. Tapi bila mereka menyatakan komitmen mereka, dan saya fikir tak banyak mereka bangkit mempersoalkan perkara-perkara pokok dan induk itu. Cuma kenyataan yang mungkin terkeluar daripada beberapa pihak di kalangan mereka yang mungkin meragukan. Tapi saya nak nyatakan dalam sistem Pakatan Harapan, tak ada satu pihak boleh memutuskan sesuatu perkara utama, dasar, kecuali dibawa pada Majlis Presiden Pakatan Harapan yang mana saya ada di situ. Datuk Mukhris pun hadir bersama, Tun Mahathir ialah pengurusi dan pimpinan-pimpinan tertinggi lain duduk bersama bincang. Banyak perkara kita bincang sebelum kerajaan terbentuk satu hal, tapi selepas terbentuk ini isu-isu pokok dan juga dasar-dasar utama yang kita nak perkenalkan dan nak ketengahkan mesti dibincang secara mendalam dan halus selepas dipersetujui secara konsensus, bukan antara 1, 2, 3, 4, 3 saja, tapi kesemuanya barulah kita laksanakan. Juga soal macam berkaitan dengan peralihan kuasa, ya, saya tak payah nak sebutkan sini lah, dan lain-lain lagi itu juga dibincang dan dihalusi, diputus dan setengah-setengahnya dimeterai dalam bentuk perjanjian ataupun suratan tertulis. Jadi maksud saya tadi, walaupun di peringkat awal ramai yang tidak memahami soal itu adalah perkara yang kita nak tegaskan, akan terus kita pertahankan. Soal kedua yang mungkin jadi perkara yang dipikirkan ramai ialah soal masalah kita. Orang bertanya, apa Pakatan Harapan dah buat ni? Dah hampir 8 bulan ya? 8 bulan. Masih tak terasa. Walaupun di peringkat awal tu orang kata honeymoon dan sebagainya, seronok. Maknanya sokong lah. Yang tak sokong, tak seronok lah, pelakalah. Tapi keseronokan bahawa rakyat memutuskan sesuatu yang agak luar biasa, membentuk kerajaan baru. Jadi the question now been asked, what is Pakatan Harapan government doing today? Saya tak boleh jawab semua, tapi yang saya nak tegaskan, komitmen kabinet yang Tun Mahathir pengusikan setiap minggu. Ya, setiap minggu, selain daripada mesyuarat-mesyuarat lain, kabinet ditetapkan tiap-tiap minggu hari Rabu. Kecuali kalau parlimen bersidang, diadakan hari Jumaat. Di situlah kita bincangkan. Dan sekarang yang agak utama yang kita berikan perhatian ialah soal masalah rakyat. Ya, reformasi penting, komitmen kita untuk membuat perubahan di parlimen, undang-undang yang saya sebutkan awal itu utama, tak boleh kita nafikan. Tetapi yang menjadi persoalan pokok dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, masalah keuangan negara yang agak meruncing dan masalah-masalah lain berkaitan dengan ekonomi itu jelas terasa. Jadi persoalan penting yang dibangkitkan ialah apa yang harus dilakukan dalam situasi keadaan yang terdesak begini supaya rakyat tak terasa terbeban. Minggu lalu Tun Mahathir pengusikan mesyuarat. Saya tak nak dedahkan keputusan kabinet dan sebagainya, tapi isu yang beliau bangkitkan is cost of living. Ya, dan bukan pertama kali. Saya dah bangkit selalu dah. Walaupun saya Menteri Keselamatan, saya jaga keselamatan, tapi saya peka tentang masalah rakyat. Saya turun ke bawah dan semua orang bertanya, macam mana harga getah ni dah jatuh? Apa kerajaan boleh buat? Boleh support tak supaya ada satu harga lantai sebagai contoh untuk mengukuhkan pendapatan pekebun kecil sebagai contoh. Isu yang berkaitan tentang bread and butter, ya, soal pendapatan yang tidak meningkat tetapi bebanan kos harga barang yang agak melambung naik. Kita pergi ke Cameron Highland tu duduk kempen jugalah. Tapi yang saya lihat harga, saya tengok harga lada hijau yang kata pedas RM17 sekilo. Tapi tempatnya ladang tak jauh daripada tempat yang saya beli itu. Dan lain-lain harga sayur-sayur yang agak luar biasa. Sawi yang patut ladang jual 50 sen, tapi di pasar jual dengan harga RM7 sekilo. Jadi ini ada kaitan dengan soal supply chain. Kalau siapa faham pakar-pakar ekonomi di sini mengerti dengan mendalam. Tapi juga soal kepincangan dalam masyarakat, dalam sistem perniagaan dan sebagainya, menyebabkan bebanan itu terpaksa tertanggung di atas pengguna. Saya pernah jadi Menteri Dalam Negeri juga, isu-isu ini yang saya hadapi tiap-tiap hari. Bagaimana nak menentukan supaya harga itu penasabah, berpatutan, bekalan cukup dan sistem pengedaran itu agaknya kemas dan sebagainya. Sampai hari ini tak selesai lagi masalah itu, tetapi lebih lagi tidak selesai ialah masalah harga barang. Walaupun kadar inflasi kalau dibandingkan dengan setengah negara agak rendah.
Saya tidak dapat the latest figure. Saya fikir tak sampai 2% ke 3%. It's still low. Tetapi itu tidak ada makna bagi rakyat biasa kerana terbeban dengan kos air hidup. Jadi saya telah bangkitkan perkara itu untuk menyatakan di sini bahawa kita nak mencari suatu langkah lain. Saya mencadangkan supaya kalau terpaksa fiscal policy dan soal lain-lain berkaitan dengan soal pengagihan dana yang ada dalam kerajaan itu nak disusun balik dan diagihkan pada sektor-sektor B40, pendapatan rakyat yang bawah 4,000 ke 4,500 ringgit, 3,500 ringgit sebulan yang agak membebankan, maka langkah itu harus dilakukan. Ataupun kalau kita terpaksa meminjam untuk tujuan mengagihkan sebahagian pinjaman mudah itu ke pihak-pihak sektor-sektor petani, nelayan, pekebun kecil, peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha, ataupun soal peniaga pekilang-pekilang yang kecil dan sederhana dan sebagainya, ini harus kita lakukan dengan segera. Kerana tempoh ini tidak lama. Tak lama lagi sampai ke bulan 5, maka genap setahun Pakatan Harapan mentadbirkan negara. Macam juga kita pergi sekolah sampai setahun mesti ada report card. Kalau anak kita bawa report card semua merah saja, kita cakap pun tengok muka kita dah terbeliak tu pun dia dah takut dah. Fahamlah mana rakyat tak puas hati. Apapun ini yang paling utama. Soal yang ketiga yang saya sebutkan sebelum saya berhenti ialah soal yang saya telah bangkitkan dalam persidangan agung bersatu baru ini. Saya buat kenyataan selepas kita punya Institut Masa Depan Malaysia, MASA, yang kita baru tubuhkan, Dr. Radhi Jidin antara pengasasnya, dan kita bincang tentang apa hala tuju Melayu dari segi ekonomi di masa hadapan. Tetapi tak terbatas dalam konteks Melayu persis sahaja. Dalam situasi Malaysia baru hari ini, kita ambil kira juga soal masalah yang bukan Melayu juga. Supaya satu sistem pengagihan kekayaan yang lebih adil dapat kita wujudkan. Kita tahu waktu dulu kita ada dasar ekonomi baru. Tak payah kita bincangkan banyak soal yang telah berbangkit, kebocoran, ketirisan, hanya kroni yang dapat, nepotisme dan sebagainya isu. Sehingga walaupun berpuluh tahun kita laksanakan, akhirnya masalah Melayu masih kekal seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Pendapatan setiap kepala individu Melayu berbanding muka Melayu jauh ke bawah. 2016 China 8,000 lebih, lepas tu India 7,000 lebih, Melayu 6,000 lebih. Masih rendah lagi. Kalau yang terkini mungkin lebih bawah lagi daripada itu. Jadi menunjukkan pencapaian kita masih jauh di belakang. Sebab itu kita unjurkan, mungkin di awal sesi tadi telah menyebutkan mungkin Dr. Jidin, Radhi Jidin ada di sini tentang soal equitable shared prosperity. Ini istilah yang kita gunakan di peringkat awal, iaitu kemakmuran bersama yang kita kongsi secara yang lebih equitable. Tidak hanya terhad pada Melayu, tetapi ambil kira bukan Melayu yang lain-lain yang agak miskin dan sebagainya. Tujuan kita supaya kita dapat satu bentuk ekonomi yang agak lebih bukan saja mapan, tetapi pengagihan yang dilihat lebih adil dan saksama. Bilakah dasar itu kita nak ketengahkan? Ini dalam peringkat perbincangan. Dan saya nak mengajak orang Perlis, yang saya fikir banyak di sini juga pakar-pakar, tampil ke depan untuk sama terlibat, untuk membantu supaya program yang saya cadang tadi dapat dijadikan sebagai satu dasar, dan bila kita bawa pada Majlis Pakatan Harapan, maka dia mungkin akan diterima. Saya fikir setakat itu saja, takut banyak sangat masa. Saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Tan Sri. Saya rasa lah ni elok kalau kita buka kepada sesi soal jawab dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi untuk pembuka kata. Tadi Yang Berhormat Datuk Seri Mukhri sebut mengenai pembangunan. Kemudian Tan Sri pun ada sebut mengenai pentadbiran, mengenai keutamaan kerajaan. Saya rasa memang betul apabila kita bercakap dengan rakyat secara umumnya, maka benda yang selalu disebut ialah mengenai kos sara hidup, bebanan sara hidup. Tapi ada juga satu lagi mengenai kuasa politik orang Melayu. Dan benda ini saya rasa kita tak boleh dismiss, tak boleh tinggalkan begitu saja, sebab kebimbangan itu kebimbangan yang nyata, sehingga dikatakan keputusan di Cameron Highlands semalam pun adalah simbolik kepada kebimbangan mengenai kuasa politik Melayu. Mungkin ada sedikit komen, adakah Melayu ni betul-betul berpecah, adakah ini menunjukkan kita semakin lemah, adakah kerajaan dikontrol oleh orang bukan Melayu. Saya rasa mungkin boleh diberi sedikit penjelasan kepada audiens kita pada petang ni.
Ya, apa yang disebutkan oleh pengusi itu benar. Sentimen dan perasaan sebegitu agak bukan orang kata berleluasa, tapi sudah mulai terasa. Mungkin melihat pada keadaan-keadaan yang ada sebelum daripada ini dan sekarang ini selepas pilihan raya. Tapi fakta yang nyata ialah sebelum ini, ialah kalau nak lihat waktu itu parti-parti seperti UMNO, PAS sebagai combined effort untuk dilihat sebagai parti yang mempertahankan kedudukan Melayu, Islam dan sebagainya. Jadi sekarang ini yang mengambil alih lah soal Pakatan Harapan. Kami bersatu-satu daripadanya, tetapi yang lain komponen juga Islam pun ada di situ. Jadi saya nak menyatakan sini ialah bahawa walaupun dalam keadaan peralihan begini, komitmen untuk kita pertahankan hak Melayu itu tak pernah orang kata pudar. Ya. Tapi persoalan yang penting bukan soal itu, apa yang kita harus lakukan dalam situasi keadaan yang masih lagi tidak berapa jelas dan nyata. Jadi sebab itu saya sebutkan dalam ucapan sedikit tadi, komitmen dan apa langkah-langkah yang harus dibuat mulai sekarang dan keterlibatan semua pihak termasuk badan-badan bukan kerajaan bersama untuk duduk, bincang, mencari jalan untuk membantu kerajaan. Pasal apapun situasi keadaannya, tempoh 4 tahun ke hadapan tu kita akan hadapi kerajaan yang sama sebelum pilihan raya umum yang akan datang. Tapi dalam tempoh yang agak tak terlalu panjang ini, dalam kita nak menangi isu-isu yang besar yang kita sedang hadapi selepas pilihan raya itu mengambil masa sedikit. Tetapi kebimbangan-kebimbangan itu mungkin boleh kita address. Satu ialah soal hubungan kerajaan dengan rakyat. Menerusi badan-badan bukan kerajaan ke atau menerusi macam sesi seperti ini untuk memberikan penerangan dan penjelasan supaya rakyat faham sebenarnya adakah kita sudah meninggalkan yang dilihat sebagai dasar-dasar dulu yang memberi banyak bantuan dan sokongan pada orang Melayu dan menyelesaikan masalah Melayu, ataupun kita tidak lagi menekankan soal itu. Saya sebagai Presiden Parti Pribumi, saya kata kita punya komitmen tak berubah. Bukan kerana saya pernah berada di sana, tapi bagi saya itu isu pokok penting, tak boleh kita kompromi. Masalah Melayu tetap masih kekal ada dan harus kita perjuangkan. Jadi dalam keadaan kerajaan yang baru sebegini pun, saya fikir bagilah masa. Tapi komitmen kita tu memang ada dan kerjasama adalah saya fikir amat perlu untuk menjayakan apa saja perjuangan kita. Saya tahu Tan Sri Azmi Khalid ada soalan, YB Amin Ahmad pun ada komen yang nak dibagi. Tapi mungkin sebelum tu Dr. Sri Mukhris ada sedikit pandangan mengenai soalan tadi. Lepas ni mungkin kita boleh YB Amin dulu kemudian Tan Sri Azmi. Ya, terima kasih. Saya lihat memanglah benar ada perbezaan di antara kerajaan dulu, kerajaan sekarang. Kami pun datang daripada yang lama dulu juga. Dan antara yang paling ketara sekali ialah bahawa kita tidak lagi mempunyai sebuah kerajaan yang parti dominannya ialah parti Melayu seperti UMNO. Tetapi itu langsung tidak bermakna bahawa kepentingan orang Melayu itu disisih dalam kerangka Pakatan Harapan yang berbilang kaum itu. Ya. Jadi perjuangan orang Melayu itu masih lagi kita pertahankan, tetapi ada satu perbezaan. Perbezaannya ialah kita tidaklah nak pergi melaung-laung hidup Melayu, keturunan Melayu dan sebagainya dan menggunakan alasan-alasan Melayu itu untuk menyeleweng lah. Yang ini yang kita tak boleh buat. Sebaliknya kita nak supaya agenda Melayu itu tetap kita laksanakan dalam suasana di mana kita boleh justify apa yang kita buat. Tadi Tan Sri menyentuh mengenai shared equitable prosperity. Ya. Jadi ini satu pendekatan yang menjelaskan kepada rakan-rakan yang bukan Melayu bahawa kita tidak berhajat untuk ada dasar Robin Hood, ya, curi daripada orang kaya bagi ke orang miskin. Sebaliknya seperti mana dasar ekonomi baru yang lepas, kita bertujuan untuk membesarkan kek ekonomi itu. Jadi bahagian yang tertumbuh itulah yang kita agihkan secara equitable. Kita tak sentuh pun kekayaan yang asal. Jadi yang inilah pendekatan yang kita ambil. Tetapi malangnya ianya diseleweng apabila kerajaan sebelum ini maaf dah jadi politik pula lah cerita ni. Tapi di mana atas nama Melayu. Kemudian ada tindakan-tindakan tertentu, kita semua pun dah tahulah cerita ni, duk baca dalam surat khabar saat ni kan.
apa ni yang atas nama Melayu tu yang sedih tu. Atas nama Melayu. Jadi yang inilah kerja kita sekarang ni nak perbetulkan imej orang Melayu yang dah tercalar akibat daripada tindakan-tindakan yang tak sepatutnya sebelum ini. Terima kasih Datuk Seri. Mungkin saya boleh jemput Yang Berhormat Amin Ahmad, ada pandangan yang nak diutarakan. Ada mikrofon kat belakang. Yang Berhormat Amin Ahmad, ahli parlimen dari Kangar, anak muda yang membawa suara kita dari Perlis ke parlimen, dan setiap kali bercakap di Dewan di parlimen, saya ingat ucapan-ucapan beliau memang amat bernas dan perlu diberi perhatian. So mungkin ada pandangan. Kena sebut sebab satu-satunya di parlimen Pakatan Harapan di Perlis. Ya. Dan lebih sikit dari Perlis ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri dan juga Datuk Sri atas kesudian hadir ke Perlis dan kita ada sesi dialog. Walaupun tadi saya sedikit kecewa pasal kita punya forum tadi singkat sangat. Saya tengok perbincangan kita ni terlalu banyak fokus pada ekonomi. Saya rasa tadi apa yang Dr. Mazhar bawa dalam forum lepas tu satu perkara yang penting untuk dibincangkan. Kita kurang bercakap tentang sikap orang Melayu. Dari segi ekonomi, saya mungkin nak sebut balik apa yang saya bangkitkan di parlimen. Saya rasa dari segi keputusan-keputusan kerajaan, saya tak pastilah sama ada di peringkat dasar dalam mesyuarat kabinet macam mana, tapi dari segi pelaksanaan daripada jawapan-jawapan menteri di parlimen, saya rasa ada sedikit mungkin kata perkara yang perlu dilihat, perlu diubah. Sebab kita dalam berdasarkan perlembagaan kita, dari segi agihan ekonomi, agihan peruntukan kerajaan, kita bagi kepada negeri-negeri ini per kepala, dari istilah yang dipakai dalam perlembagaan. Jadi kalau Perlis ni dengannya adalah lebih kurang 250,000 orang, jadi agihan kepada negeri Perlis ni sikit sangat. Itu satu. Dan selain daripada per kepala, kita juga ada banyak projek mega di negeri-negeri yang dah kaya. Jadi kalau tengok balik kepada semakan semula rancangan Malaysia ke-11, kita punya objektif nak mendekatkan jurang antara wilayah dan jurang ekonomi dan rakyat ni sebenarnya tak boleh mencapai apa objektif kalau kita memakai pendekatan yang sama. Dia hanya akan melebarkan lagi. Jadi saya nak mencadangkan supaya Tan Sri Muhyiddin secara khususnya dalam kabinet, kita kena bawa kata reverse development. Peruntukan ni kita kena ubah. Kalau perlu ubah perlembagaan, saya ingat parlimen terutama yang datang dari kawasan Luar Bandar akan setuju bahawa kita kena ubah peruntukan per kepala tu kepada peruntukan yang lebih untuk yang lebih berimbang lah. Saya membangkitkan persoalan ni antara sebabnya ialah kerana saya rasa pelik sejak saya dulu lama lah dalam pembangkang, sebelum hari ni baru dapat berpeluang jadi kerajaan. Sebab saya rasa dari dulu pembangkang banyak bersuara tentang kepentingan-kepentingan orang luar bandar. Tapi yang herannya yang duk menyokong Barisan Nasional, minta maaf lah cakap politik sikit, ialah orang-orang luar bandar, sedangkan orang bandar pula yang menyokong pembangkang lebih dulu kan. Sekarang ni dah jadi kerajaan lah. Jadi seolah-olah pelik sih, seolah-olah tidak sinkronis di kempen kita dengan kata sokongan yang diterima. Saya juga nak merujuk kepada data kita yang ada hari ni. Kalau kita ambil kata pendapatan garis kemiskinan kita yang ada lah, walaupun sudah tentu boleh dibahaskan sama ada garis kemiskinan sesuai ataupun tidak. Kita hari ni ada lebih kurang 0.6% orang miskin dan 0.2% miskin tegar. Sebenarnya 0.6% ini kalau kita ambil dari segi isi rumah, tak ramai. Lebih kurang 300,000 isi rumah orang miskin. 300,000 rumah ni saya ingat dengan jentera kerajaan yang ada, kita boleh cari rumah mana yang kategori miskin, apatah lagi yang miskin tegar. Jadi kalau kita fokus kepada pencarian kata data yang khusus ni, isu kemiskinan orang Melayu kita boleh selesai lah. Itu yang saya ingat kata kerajaan boleh fokus dalam masa yang terdekat. Tentang peluang ekonomi orang Melayu, saya ingat banyak juga yang menteri dah respon. Saya bangkitkan isu peluang B40 untuk masukkan semua penuh. Saya ingat menteri pun alhamdulillah, walaupun dari segi pelaksanaan kita tengok ada masalah sebab ramai yang yang tak mendaftar. Sebab dia miskin, dia tak mampu nak pergi bayar yuran dan semua penuh yang tinggi. Kita kena tengok macam mana dari segi aspek pelaksanaan. Dasar dah ada, pelaksanaan masih kurang lah. Tentang yang lain-lain tadi banyak disebut kehidupan orang Melayu terutama luar bandar ni yang terlibat dalam pertanian, peladangan memang banyak dibangkitkan. Saya ingat kita kena cari penyelesaian baru. Memang betul kita perlu bagi bantuan, tapi saya tak mau jadi ahli politik yang biasa. Ahli politik dia suka, dia cakap tahun ni kita bagi 1 juta, tahun depan kita bagi 2 juta. Sepatutnya bila semakin kurang bergantung petani, maksudnya dia boleh berdikari, itulah tanda kejayaan sebenar, dasar dan juga pendekatan ahli politik. Kalau dia semakin bergantung, dia gagal lah sebenarnya bagi saya.
Jadi ini juga kita nak kena memahamkan orang ramai lah. Jadi itu sajalah pendapat saya dan juga mungkin pandangan yang boleh direspon insyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat Amin. Kita minta Tan Sri Azmi dulu, lepas tu ada satu kat belakang. Tapi kita bagi Tan Sri Azmi dulu, Datuk. Sila, ya, please. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Minta maaf suara tak keluar. Yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Yang amat berhormat Datuk Seri Maharis, Yang bahagia Saudara Wan Saiful, kawan-kawan semua yang ada atas pentas. Tadi ada Tan Sri Muhyiddin cakap mengenai soal ekonomi sempadan. Saya ingat, saya bangkit itu dulu ya. Saya minta Tan Sri sebagai Menteri Dalam Negeri melihat semula arahan kerajaan untuk menyusahkan rakyat sempadan daripada Siam masuk ke Malaysia dan Malaysia ke Thailand. Dulu dia pakai IM17. Isikan borang masuk. Sebenarnya kalau kita tengok kedai-kedai di Padang Besar, hari ini 80% perniagaan telah tutup. Kerana kita telah mengenakan syarat-syarat yang bermula dalam tahun 2007. Dulu saya cuba nak membawa Tan Sri Muhyiddin ke dalam masalah itu, tetapi dibalan oleh Datuk Sri Syamudin yang mengatakan dia tahu semua, maka saya pun diamlah. Masa itu peniaga-peniaga datang nak berjumpa betul dengan Tan Sri Muhyiddin, tetapi datang Muhyiddin, Isyamuddin, dia kata, ask me, I know everything. Maka hari ini everything tu bermakna perniagaan di Padang Besar telah menguncup 80% dan wang kalian habis dah mati. Betul tak tuan-tuan? Tolong bagi tahu sebab kerajaan pusat tak tahu. Ini sempadan, orang sempadan tahu. Hari ini saya nak bercakap pada mengenai kuasa politik Melayu. Sebelum saya teruskan, saya nak cerita sikit bagaimana Datuk Najib menipu Perlis. Dalam tahun 200, dalam tahun 2010. Tahun 2009, keluar angkat tangan Datuk Seri Mat Isah Sabu, Menteri Besar Perlis, angkat tangan. Tan Sri Razi ada sini tak? Datuk Razlan ada sini, angkat tangan. Ini semua kami tahu. Tahun 2009, saya dapat maklumat bahawa Kok Group Place Plantation nak jual tanah gula 10,000 ekar. 10,000 ekar, yang tanah itu 10,000 ekar dimiliki Felda, 10,000 ekar dimiliki oleh Place Plantation. 20,000 ekar itu bermaknanya 20% dari keseluruhan luas negeri Perlis. Besarnya. Kalau orang-orang yang tak tahu, pergi depan ni saja, naik ke atas, nampak semua, luas. Bagaimana luas. Bila saya dengar cerita tu, saya balik Perlis, berjumpa dengan Datuk Seri Mat Isah, kami bertiga orang, Datuk Razi, Tan Sri Razi, berbincang apa nak buat. Kami buat keputusan nak tuntut balik 5,000 ekar secara percuma kerana tanah itu adalah tanah gula, khusus untuk gula, tidak boleh dijual, tidak boleh dibuat apa-apa melainkan dengan kelulusan kerajaan negeri. Dan setelah keputusan itu dibuat, mereka berdua, Razi, Datuk Tan Sri Razi dan Mat Isah Sabu, mengarahkan saya untuk berbincang dengan pihak KOK. Saya pergi ke Kuala Lumpur berbincang dengan wakil KOK, Chai KOK. Ini Tan Sri Muhyiddin kenal sangat Cik Chai KOK. Dia kata, Perdana Menteri telah pun lulus untuk Felda membelinya. Maka untuk membelikkan cerita, kami pun pergi 3 orang berjumpa dengan Najib. Banyak kali. Najib kata, saya dah lulus untuk Felda beli. So, kita tanya, bagaimana dengan hak Perlis? Tak apa, biar Felda beli dulu. Saya kata, kalau Felda beli, mesti ada cost on the land. You don't trust me.
You don't trust Felda. Bila PM kata you don't trust me, takkan kita nak kata no kan? Kita diam aja lah. 2010, Felda dah beli tanah dengan hak kok sekali dengan industri gula daripada apa ni kok. Najib datang ke Perlis mengumumkan dalam Dewan 2020 bahawa Felda akan beri tanah free percuma sebahagian daripada tanah itu kepada Perlis. Ahli UMNO semua dalam Dewan 2020 tepuk tangan semua, tepuk tangan. Macam PM cakap semua tepuk tangan lah kan. Seronok lah. Tahun 2011 dia bagi sekali lagi. Kita bawa tempat tunjuk dia di sana. Dia kata berapa banyak you nak? Kita minta 5,000. Weh, I tak bagi, kita tak lulus. Dia ingat kita nak minta 1 ekar, 2 ekar lah kan. Kita kata sekarang ada yang ada title tu 3,000 lebih hektar. Okey. Dia masuk dalam Dewan 20 pula. Dia umum, Felda akan bagi tanah kepada Perlis 3,200 hektar. Tepuk tangan. Kemudian Perlis, Datuk Maisa betul tak? Kena laju sikit ni. Ya, okey. Perlis tulis surat kepada Felda. Felda tuntut 80 juta ringgit untuk 3,000 ekar lebih itu. Kami jumpa, akhirnya tak dapat. Dan Najib pula datang 2012, umumkan oleh kerana Perlis tak ada duit nak bayar pada Felda, maka Perlis akan joint venture dengan Felda untuk membangunkan tanah. Joint venture ni kalau saya ada tanah, you ada duit. Ataupun you ada tanah, I ada duit. Kalau I tak ada duit, tak ada tanah, nak joint venture apa? Okay? Kemudian, Felda pula buat permohonan untuk menukar syarat. Menukar syarat tanah untuk mengubah daripada gula. Boleh mengenakan syarat, ubah, tapi kena premium 45 juta. Felda kata, okey, oleh kerana kami tak mau bayar kat you 45, ambillah tanah 3,200 hektar tu, tapi dengan harga 55 juta. Perlis pun tak kata apa, mengaku, ambil tanah, Felda tak bayar 45 juta, terhutang pula Perlis kepada Felda 10 juta. Jadi bermaknanya Perlis dapat tanah Chuping Valley itu dengan harga 55 juta. Bayangkanlah pendapatan negeri hanya 90 juta setahun, tapi kita kena bayar duit tanah tu 55 juta. Inilah yang saya kata penipuan. Soal saya hari ini ialah kuasa politik. Kenapa saya bangun pasal tanah? Kita kalah politik di Pulau Pinang kerana tanah. Kita kalah politik di Selangor kerana tanah. Johor akan kalah politik kerana tanah dibagi dijual oleh Sultan kepada siapa saja. Rumah teres 2 tingkat di Johor, Iskandar, 1.5 juta ringgit. Mana ada orang Melayu nak beli kan? Jadi apabila tanah ladang-ladang semua ni dibangun, hari ini ladang gula, ladang getah, ladang sawit, ladang durian. Hari ini ladang, besok dia buat panda, dia jual rumah, orang Melayu tak ada cara nak beli. Sebab itu kita kalah. We are being just sidelined by economic power. Hari ini Tan Sri, tolong maklum, di Pahang, China from negara China, membuat syarikat-syarikat di Malaysia, nama syarikat Malaysia, membeli tanah ladang untuk tanam musangking, 2,000 ekar, 4,000 ekar di Pahang. Kita izinkan. Ini berlaku. Jadi saya minta, panjang sikit tak apa, Melayu tak ada duit, kerajaan tak ada duit, tetapi minta tolong tengok Datuk Mufti, Baitul Mal, tiap negeri, banyak duit, berbilion-bilion ringgit. Ini kuasa Raja Baitul Mal. High time Raja ambil peranan untuk membeli tanah-tanah. Di mana saja ladang-ladang nak dijual untuk disimpan untuk kuasa politik Melayu jangka panjang. Kerana apa Kelantan kita kekal Melayu? Kuasa tanah. Terengganu kuasa tanah, Perlis kuasa tanah, Kedah kuasa tanah. Tapi satu hari apabila kita hilang kuasa tanah, minta maaf ni kering mulut ni. Okey, pendek kata,
that is my request. Tolonglah di peringkat atas memikir semula dan melihat merancang supaya Baitul Mal itu, wang Baitul Mal yang banyak berbilion-bilion ringgit digunakan untuk memantapkan kuasa ekonomi Melayu. Sekian, wabillahi taufiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Tan Sri. Datuk Hashim, kemudian Pak Cik di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ada dua soalan saja. Yang pertama kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukris. Saya tertarik tentang cadangan pembangunan di sempadan berkaitan dengan cross border trade dan logistik. Dan sebetulnya semasa menyediakan proposal inland port dulu, saya antara yang terlibat menyediakan proposal berkenaan, tetapi malangnya sehingga hari ini tak berjalan. Cuma berdasarkan perancangan pembangunan di Bukit Kuri Hitam, saya difahamkan ada tanah ladang rakyat, ada tanah Menteri Keuangan diperbadankan, dan kebetulan tanah tu pula bersambung melalui jalan Kesban ke Cuping. Saya tak mau sentuh tentang Cuping Valley sebab cerita Cuping Valley dah masuk tahun ke-6 lah. Kan? Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Tan Sri Azmi tadi, ada tanah Malaysian Sugar MSM sebesar 11,000 ekar telah pun ditender keluar. Dan malangnya di dalam Facebook kita bercakap tentang semangat Melayu, takut orang Cina ambil dan sebagainya. Sedangkan tanah ini tanah yang sangat strategik dari segi lokasinya. Struktur tanah pun tanah flat, dari segi accessibility pun sangat hebat. Jadi saya nak sarankan kalau boleh dalam perancangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukris, apa salahnya kalau Kedah dengan kekuatan sebagai kerajaan yang sama dengan kerajaan pusat untuk memikirkan kemungkinan untuk tanah MSM tu diambil alih sama ada oleh Menteri Keuangan diperbadakan ataupun dengan kerajaan Kedah supaya dapat kita majukan sesuatu. Saya pernah cadangkan untuk dimajukan apa yang kita namakan Halal Food Security Production Hub berdasarkan kepada import bill kita yang sangat besar. Kalau ikut YBMing katanya lebih 50 juta, 50 bilion setahun. Jadi kalau ini dapat kita tumpukan sebagai hub, saya percaya ini akan sangat membantu Perlis dan Selatan dan Utara Kedah, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, Melayu ni hebat dari segi rangkaian. Asal cukup bilangan orang ditubuhkan parti politik ataupun pertubuhan belia. Rata-rata saya dulu naik Presiden 4B Malaysia, tahu sangat dah. Cukup bilangan orang tubuh. Kan? Jadi Melayu ni kalau boleh kita rangkaikan, saya ingat itu kekuatan kita. Kita ada institusi yang dirangkaikan iaitu masjid. Saya pernah cadangkan dulu ketika Pak Lah jadi PM untuk kita bangunkan rangkaian kedai masjid ataupun kita namakan kedai imarah. Dan saya percaya kalau ini kita mampu wujudkan, kita akan membina akses pasaran yang sangat kuat di kalangan orang Muslim. Saya nak sebut pada Tan Sri sebagai Presiden Bersatu, ramai orang sebenarnya bercakap tentang Menteri Luar Bandar yang rasanya masih lagi belum mendapat sentuhan. Sedangkan kalau tengok di bawah portfolio Menteri Luar Bandar, dia ada banyak skim ataupun pembangunan usahawan, sama ada di bawah RISDA, di bawah Kemas, di bawah Mara dan sebagainya. Dan kalau ini boleh kita perkuatkan, ditambah lagi dengan rangkaian kedai masjid dan sebagainya, saya percaya kita dapat membina sesuatu untuk bangsa kita. Kalau Yang Berhormat Tan Sri tengok OTOP, Wan Tambur Wan Product di Thailand, last year lebih kurang 240 juta USD nilai ekspornya. Dan kalau ini boleh dimajukan di Perlis dan juga di Kedah, apalagi dengan ada Menteri Besar muda yang bersemangat ni, saya percaya kita boleh buat sesuatu. Perlis saya minta maaf lah, dia terlalu tebal dengan tagline serba tahu. Jadi saya tak mau nak cadang pada MB Perlis, saya cadang kat MB Kedah. Sebab walaupun dia tahu, tapi dia tak tunjuk sangat kata dia terlalu tahu. Sekian, terima kasih. Okey. Pak Cik yang depan ni dulu, lepas tu kita bagi kat Puan. Boleh ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya. Saya ini orang Palih, tapi bukan Melayu. Saya orang Filipina, ini orang Libya. Orang Libya. Macam mana boleh pergi Filipina tadi? Saya nak timbulkan di sini, tapi bukan masalah ekonomi. Yang dibincang tu banyak masalah ekonomi. Saya nak akan timbul perpecahan umat Islam ataupun orang Melayu di Malaysia. Kenapa orang Melayu berpecah? Kenapa kita tidak cari jalan untuk mencantumkan umat Islam, orang Melayu itu? Sehingga Pakatan Harapan meminta ini apa ancaman banyak berhubung orang Islam pakai kelumbung disuruh buang, dia tak benar masuk sekolah, berhubung dengan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan berkaitan dengan bahasa. Kenapa berpecah? Kalau kita lihat dalam satu ayat Quran, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladihim farihun. Umat Islam ini adalah satu ummah, tapi sekarang berpecah, berpuak-puak, bergolongan. Masing-masing golongan ataupun parti menganggap dia saja yang betul. Akhirnya bergaduh sama sendiri. Bagaimana cara dia untuk nak mengatasikan ini? Perpecahan ini berlaku kerana kita mengikut perancangan Yahudi ataupun perancangan Zionism. Dalam seminarnya dan dalam tahun 1897, saya nak sebut satu, saya tak sebut sampai 8 resolusi itu. Tapi 8 resolusi yang dibuat oleh Zionism itu ada di Indonesia, cuma satu saja, iaitu demokrasi. Sistem demokrasi inilah yang menyebabkan orang Islam berpecah. Orang Melayu berpecah kerana sistem ini. Kenapa kita tidak kembali kepada ajaran Islam yang boleh menyatukan umat Islam? Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Berpeganglah kamu kepada tali Allah, yaitu Al-Quran, Quran Al-Matin, ajaran Islam. Kita kembali kepada ajaran Islam itu. Kerana cuba tengok, selepas turunnya Al-Quran, orang Arab berpegang kena Allah cantumkan, fazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Bila kamu berpegang kepada tali Allah Quran itu, Allah cantumkan hatinya menjadi satu umat yang kuat. Ini perlu. Jangan kita mengikut kehendak-kehendak yang dibuat oleh Zionism untuk memecahkan umat Islam, terutama sekali di Malaysia ini. Kita mesti kembali, maaf saya sebut, kepada sistem Islam yang dinamakan sistem khilafah. Itu barangkali setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Saya ingat satu peringatan yang baik mengenai kepentingan untuk menyusun penyatuan kesatuan atas teras agama Islam. Sila Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Dialog. Tan Sri, Datuk Sri, it is truly an honor for me to be here in front of the both of you. And usually I'm at the back of the auditorium or room, because I'm the kind of person who just keeps invisible and do not ask any questions. But since Allah put the both of you here today, I think the issue that I'm going to talk about, both of you could really relate to. Okay, baiklah, saya akan cakap Melayu. Negeri yang maju, untuk mencapai negeri yang maju, kita memerlukan kerajaan yang baik. Ataupun kita boleh katakan good governance. Jadi apakah itu good governance? Rasa-rasa tuan-tuan dan puan-puan di sini, mengapa rakyat Malaysia bangkit dan ubah vote untuk
kerajaan baharu? Adakah disebabkan oleh GST? Mungkin. Adakah disebabkan harga kos barangan meningkat? Maybe. Tapi bagi saya dan saya rasa ramai, majoriti orang, mengapa kami ubah? Disebabkan kami hendak good governance. Kami hendak fight corruption. Dan dalam corruption, salah satunya adalah misuse of power. Penyalahgunaan kuasa. Now, penyalahgunaan kuasa, Tan Sri, Datuk Sri, both of you can really relate to this, akan memahami bila saya cakap berkenaan penyalahgunaan kuasa. Apabila Tan Sri dan Datuk Sri semasa kerajaan sebelum ini telah disingkirkan daripada jawatan tanpa sebab yang munasabah. Betul? Bagaimanakah perasaan Tan Sri dengan Datuk Sri? Tetapi alhamdulillah Tan Sri dengan Datuk Sri kembali disebabkan oleh kerajaan baharu. Kenapa Tan Sri dan Datuk Sri kembali? Disebabkan oleh rakyat yang telah bersuara. Betul? Now, bagaimana pula masyarakat Marhain? Orang biasa. Sekiranya mereka dianiaya disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa, ke manakah mereka hendak pergi? Ibu bapa mereka bukan ahli politik, ibu bapa mereka bukan Perdana Menteri Malaysia. Just orang biasa sahaja yang tiada apa-apa bermakna, tak ada kuasa. Okay? Saya ingin kaitkan kepada isu yang baru-baru ini berkenaan 52 orang penjawat awam yang telah dihentikan daripada kursus Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam di Institut Tadbiran Negara Intan. Mereka ini adalah penjawat awam dan daripada 52 orang ini, 48 orang adalah penjawat awam yang kembali kepada pekerjaan masing-masing dan 4 orang Melayu telah kehilangan kerja, menganggur, bertungkus lumus mencari pekerjaan baru. Mengapakah mereka disingkirkan daripada program itu setelah hampir tamat dengan hanya 2 bulan tinggal untuk habiskan kursus tersebut? Mungkin penyalahgunaan kuasa, tetapi siapakah saya untuk menyatakannya? Now, Perdana Menteri kita yang dikasihi Tun M telah menyatakan dalam statement selepas isu ini bahawa perkara ini akan disiasat. Tetapi sehingga kini hampir 2 bulan tiada seorang pun daripada 52 orang ini telah dipanggil untuk mendengar suara mereka. Tadi Tuan Pengerusi Dialog telah mengatakan dialog ini adalah untuk mendengar suara, betul? Dan Tan Sri telah mengatakan dialog ini adalah untuk mendengar masalah rakyat. Jadi masyarakat Marhain 52 orang yang tak ada apa dalam 1.6 juta penjawat awam, tak ada siapa. It's less than 1%. Yeah. Jadi siapakah yang akan mendengar suara mereka? Datuk Sri, in fact, a few of them have tried countless amount of times to meet you in your office. But of course, you're too busy with your state. Please just give 5 minutes of your time to just meet at least one of them. Listen to their side of the story. Memorandum, surat rayuan, semua telah dihantar kepada Tun M, tapi rasanya tidak kesampaian. Jadi bolehkah Datuk Sri berikan just 5 minit? Terima kasih. Terima kasih banyak. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya soalan yang mudah bagi pihak orang muda dan orang tua yang berkecimpung dalam perniagaan. Kita mempunyai challenges yang cukup genting sekarang, 2019. Soalan saya, adakah kita bersedia? 1, free market reform. 2, continue to be the giants in food production. Umpamanya, saya ada statistik baseline beras. Baseline kita dan target kita pada 2020, population kita 2010 28 juta, 2020 33 juta. Paddy production 2010 2.5 million, 2020 4.9 million.
SSL kita target 85%. Hektar, 96,000 hektar. Kedah dan Perlis. And 2020 declining. Yield, average 5 ton per hectare. Compared to Sikinchan, compared to other producing food producer, ada yang sampai 12-14. Saya buat calculation, kalau setakat 8 tan per hektar pun, kita akan become more powerful. But the key issue yang saya ingin ketengahkan, despite kita tidak dapat achieve the target capacity SSL, tapi we are losing our core competency. Our core competency Kedah Perlis as food producer is declining because we are no longer planters. Kita cakap pasal modern farming dah bertahun-tahun. Saya berani cakap sebab saya ada solution. Macam mana kita nak memperkasakan tanah-tanah 96,000 hektar di Perlis, di Kedah yang dianggap sebagai penyedut subsidi. Yang sebenarnya kita yang bagi subsidi. Kita tak boleh tanam lain daripada padi, kita bagi subsidi. We are the biggest producer of foodstuff. And yet we are penalized. Bukan kita nak minta subsidi, tapi kita nak minta macam mana kita nak berkasarkan our core competency supaya kita dapat increase the yield dan we get better return for the value of the land that we are holding. Kalau kita tidak jaga, macam Tan Sri Azmi cakap tadi, tanah ini akan kehilangan. Example, Batu Lima, Simpang 4 Kangkung. In the market, 10 relung. Satu relung 36,000 saja harga. Tapi orang Melayu tak boleh beli. Sebab dia nak pergi pinjam duit, tak dapat pinjam kerana tanah tu dia sangkut dengan ambil kuasa. Apa yang berlaku, orang lain main dia sewa. Sewa 10 tahun ke, bagi advance. Bila third generation main nak buat benda, dia tak tahu buat benda, jual. Okey. Itu saja. Yang penting sekali, please do not lose our core competency in food production kerana kita no longer becoming a proper farmer. Let's do commercial farming in a big way. Terima kasih. Okey. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin pun dah bisik kat saya bahawa nanti sekejap. Last question. Nanti sekejap. Ada turn seorang lagi tu sebelum tu. So, tunggu Ustaz. Tan Sri Muhyiddin pun dah bisik kepada saya bahawa kita dah lebih 15 minit dan soalan pun banyak sungguh-sungguh yang nak bagi komen. Jadi saya rasa kita bagi peluang untuk saya pun tengok pegawai kat tepi tu suspend main ke depan makin lama makin, tapi macam mana pun kita bagi peluang untuk panelis kita respon dulu dan kemudian kalau kita ada masa kita balik pada soalan. Tapi mungkin Datuk Seri mula dulu. Dia sebenarnya kita tak berapa ada masa dah untuk ni, so mungkin kita conclude sama. Apa ni awal-awal tadi yang Muhammad ni daripada Ganga. Amin. Amin. Ya, Amin disebut. Sebenarnya saya nak laporkan bahawa sejak saya menjadi Menteri Besar kali kedua ni, jadi memanglah kita nampak bahawa ada hubungan kewangan antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan yang mungkin perlu dirombak balik. Ya. Ada perkara-perkara dasar-dasar lama lah yang boleh dianggap mungkin kurang relevan ataupun dah lapuk. Antaranya yang per capita grant, yang mana negeri-negeri miskin seperti mana Kedah, mungkin juga Perlis, kita seolah-olah dihukum kerana rakyat kita berhijrah ke negeri-negeri yang lebih maju. Jadi contohnya Kedah ni tak ada kurang peluang pekerjaan. Jadi anak Kedah berhijrah ke Pulau Pinang, ke Selangor, ke Johor. Maka kita akan kehilangan per capita grant tu kerana penduduk kita berkurangan. Tetapi negeri yang maju yang mendapat faedah daripada penghijrahan tenaga kerja daripada negeri-negeri miskin, dia pula ditambah pula lagi per capita grantnya. Jadi ini satu ketidakadilan. Jadi saya dah berbincang secara tak rasmi lah dengan semua menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri sewaktu sembang-sembang majlis raja-raja, dan semua setujulah untuk Kedah melihat
semula semua perkara-perkara seperti ini untuk dibincang bersama dengan menteri-menteri dan menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri dan dibangkitkan ke Kementerian Kewangan. Sebenarnya Menteri Kewangan sudah pun sentuh perkara ini dalam mesyuarat Majlis Kewangan. Jadi ada beberapa perkara macam itulah yang kita nak perbetulkan balik. Seterusnya banyak sebenarnya benda yang disebut tadi ni, jadi cross border trade semua tu memanglah kita nak tingkatkan lagi. Saya ingin mencadangkan, tak tahulah kalau boleh diterima, mungkin tak pasti kalau memang saya berhak cakap atau tidak. Untuk negeri Perlis yang kawasan tanahnya taklah begitu besar bandingkan dengan Kedah dan lain negeri, mungkin Perlis boleh beri tumpuan kepada sektor perkhidmatan. Kerana services ni nilainya sangat tinggi tetapi tak memerlukan infrastruktur yang banyak. Pulau Pinang dah memang buat dah. Dia pun dalam keadaan sama, cuma bezanya Pulau Pinang jauh lebih maju daripada Perlis lah. Tapi kalau dah nampak peluang yang daripada Thailand ni, Kedah pun akan cuba mengambil kesempatan itu, maka Perlis boleh tumpu kepada services untuk rebut peluang-peluang daripada cross border trading tadi. Melayu berpecah, ya memang saya pun maulah juga untuk melihat akhir sekali Melayu akan bersatu padu semula. Beza masalah dia tuan-tuan umpan ialah kami di Pakatan Harapan termasuklah dalam bersatu ini tidak boleh mengiyakan penyelewengan. Walaupun ianya dilakukan oleh pemimpin Melayu. Kami tak akan sekali-kali menggunakan alasan atas sebab dia Melayu maka kita pejam sebelah mata. Yang tu tak boleh buat. Kami akan lawan penyelewengan sampai bila-bila. Kalau mereka buat kerja betul, kita boleh bersatu. Kalau mereka buat kerja tak seronok macam tu, sorry lah. Tak kira lah Melayu ke tak Melayu ke. Jadi, saya mendengar rintihan daripada puan tadi. Sebenarnya isu tu memang saya tahu. Kerana saya terima WhatsApp mengenai perkara yang sama dan saya kongsi dengan rakan-rakan termasuklah di kabinet ya, untuk mendapat maklumat sebab saya tak tahu dia punya detail ya. Dan nampaknya memang betul lah apa yang telah disebutkan tadi. Dan walaupun saya tak sempat berjumpa tetapi I'm very aware mengenai kes ni. Dan saya tak pasti kalau saya ada forward pada Tan Sri, tapi ada maklumat tu memang saya terima dalam WhatsApp mungkin 2 bulan yang lepas kot. Dan yang kita dapat tahu tak ada penjelasan yang boleh diterima lah daripada pihak Intan buat masa ini. Jadi ini perlu kita siasat sebenar-benarnya. Dan saya tak dapat respon lagi daripada pejabat PM apakah hasil daripada siasatan tersebut. Akhir sekali mengenai food production, yang ini satu isu yang sangat dekat di hati Kedah. Kami ini sebenarnya dah sampai crossroads dah tuan-tuan dan puan. Atas alasan dua perkataan ni, food security, Kedah ni macam nak dikekalkan Papua Kedana. Kerana kita menyimpan 270,000 hektar tanah, ya. Bendang, sungai, hutan, kawasan tanaman air, empangan, tasik 270,000 hektar. Maka kita tidak boleh membangunkannya sebagai taman teknologi yang memberi pulangan yang lebih lumayan kepada warga Kedah. Jadi tertanya-tanyalah kami, adakah perlu untuk kita teruskan dengan food security ni? jadi ini satu topik yang sangat sensitif lah, saya faham. Kerana takkanlah kita nak bergantung kepada import. Tetapi lihat sajalah negeri-negeri lain, termasuklah negeri jiran kita yang mungkin kita tahu apa suka sangat tu, Singapura, yang mana dia tak ada langsung production, tetapi food security datang daripada import. Jadi dan import seperti mana daripada Laos, Cambodia, Vietnam, harga lebih murah, kualiti lebih baik. Jadi macam mana kita nak rationalize kita perlu dengan food security tempatan, wahal tanah-tanah kita ni semakin hari semakin mahal
dan banyak lagi peluang pembangunan yang boleh menjana pendapatan yang lumayan kepada warga kita sendiri. Jadi ini satu tanda tanya yang hangat diperbahaskan di negeri Kedah. Terima kasih Datuk Seri. Saya rasa terus kepada Tan Sri Muhyiddin untuk komen-komen. Ya, menokok saja daripada apa yang Datuk Mukhris telah sebutkan tadi. Tan Sri Yazmi punya statement yang agak panjang. Satu isu pada besar ni, kalau ada apa masalah-masalah sempadan, saya akan lihat sendirilah. Ya, itu saya belum habis selesai tu. Kalau ada birokrasi, masalah pasal isi borang, menyebabkan kelewatan dan pelbagai-bagai lain, I'll take it up. Nanti my next post cabinet kita akan bincang perkara itu, kerana ini satu kawasan yang agak penting untuk negeri Perlis. Wang Kelian, kita baru bentuk sebuah Royal Commission of Inquiry pasal isu human trafficking, iaitu apa ni, masalah pemerdagangan manusia. Ini selepas beberapa perkara berbangkit dulu, jadi banyak pihak tak puas hati bahawa seolah ada pihak yang cuba nak menyelindungi perkara hakikat yang sebenarnya kat situ. Jadi kita telah putuskan tubuh Royal Commission Inquiry, tunggu tanda tangan daripada Agong, dan lepas tu mereka akan bersidang. Jadi sementara itu keadaan di situ kekal sebagaimana yang ada dulu. Selepas itu kita akan tengok bagaimana. Pasal ada rayuan daripada pihak Perlis supaya kawasan itu dibuka semula kerana ada perdagangan. Walaupun laporan yang kita terima di situ membuktikan bahawa yang banyak untung orang sebarang sana bukan orang Perlis, tapi dia buka sedikitlah ruang untuk berniaga untuk orang Perlis. Itu kenyataan yang saya dapatkan daripada pihak yang bertanggungjawab. Soal isu tanah tadi yang besar tadi, yang tak kata Najib telah tipu polis tu, pergi balik jumpa Najib lah. Minta maaf, itu joke aside, pasal dia banyak duit, jadi patut dia boleh selesaikan masalah. Bukanlah besar sangat, tak sampai 1 bilion pun. Tapi jawapan saya, kalau ada satu bentuk perjanjian yang telah dibuat dan ada hitam putih dan menjadi satu komitmen yang dengan sebab itu memerlukan pihak kerajaan sekarang meneliti balik, kerana ini ada kaitan dengan soal negeri Perlis, kita cuba lihat balik. Saya tak tahu di mana nak dimulakan, tapi apa yang disebutkan kenyataan soal ada jual beli tanah, lepas tu janji pihak kerajaan persekutuan, sama ada janji itu Najib saja menjanjikan dan buat pernyataan di Dewan 2020 mengatakan dia dah setuju, jadi public punya itu, tapi tidak diikatkan dalam bentuk tulisan hitam putih, jadi dia lepas macam itu sajalah. Tapi kalau ada kenyataan-kenyataan yang agaknya mengikat pihak sama ada pusat ataupun negeri dan syarikat yang disebutkan tadi, maka itu kita kena teliti dan kita kena halusi. Soal cadangan untuk Baitul Mal ni, kuasa tanah Melayu disebutkan tadi, saya bersetuju sangat. Bukan saja Baitul Mal, soal tanah wakaf. Saya dengar Datuk Mufti Perlis pun tadi menyebutkan soal wakaf yang saya kira sudah pun dibuat berbagai-bagai langkah inisiatif untuk membangunkan monetize aset-aset yang ada supaya dia tak terpendam dalam bentuk tanah saja. Kalau tanah saja tak memberikan hasil apa-apa pada mana pihak, walaupun dia bernilai beribu-ribu ekar. Jadi sebab itu mungkin saya tak tahu, mungkin di peringkat Majlis Agama Negeri ataupun pihak badan-badan antara negeri-negeri yang ada bersidang untuk bincang perkara itu, termasuklah di Kedah, bagaimana tanah-tanah seperti itu boleh dimajukan. Dari samping itu peruntukan wang yang banyak dalam Baitul Mal. Ya, dia terikat dengan asnaf dan sebagainya. Tapi kalaulah dalam soal kepentingan orang Melayu Islam dalam negara kita dan dana yang besar itu boleh digunakan dan tak bercanggah dengan peraturan dan juga syarat-syarat kita, maka saya kira itu satu daripada perkara yang harus diteliti lah. Dan ini banyak kaitannya dengan kerajaan-kerajaan negeri. Tabung-tabung ini dah terletak di bawah kerajaan-kerajaan negeri. Soal yang ketiga ialah soal cadangan tadi. Ini orang kata thinking outside the box. Pasal banyak rangkaian-rangkaian masjid yang memiliki hartanah yang boleh dimajukan, dibangun. Sudah ada pun jawatan kawasan masjid, adakan gerai, kedai dan sebagainya. Saya boleh cadangkan pada Yang Berhormat Menteri KPLB untuk meneliti cadangan itu dan sama ada dia
boleh mampu dilaksanakan, iaitu mewujudkan satu rantaian apa dipanggil sini kedai masjid ataupun imarah. Menarik idea tu, tapi kita kena teliti kerana memang pun ada peruntukan di bawah pelbagai-bagai agensi dan juga bank dan juga tabung-tabung yang boleh diguna pakai untuk perniagaan dalam bentuk yang disebutkan ini. Soal perpecahan Melayu Islam tu, cerita subjek ini sudah pun berbangkit untuk sekian lama. Nak kata sejak zaman berzaman tidaklah sepanjang itu. Tentang kebimbangan kita bukan soal isu di Malaysia saja, di seluruh dunia. Macam mana Arab dengan Arab masih berperang sampai hari ini, bertegur, berbunuh-bunuh pun ada. Itu lebih hebat. Di Malaysia ni tak sampai ke situ. Tapi masalah perbalahan pecahan Islam, kumpulan-kumpulan itu memang telah jelas. Ada yang menggunakan politik, ada yang menggunakan lain-lain perkara yang menyebabkan ada renggang hubungan yang baik. Tetapi walaupun begitu, saya fikir tidak sampai tahap yang amat teruk bagaimana berbanding tempat lain. Tapi masih ada ruang untuk diperbaiki. Dan dalam soal ini bukan peranan kerajaan saja. Peranan badan-badan bukan kerajaan, badan-badan agama, badan-badan masyarakat yang timbul, yang sedar tentang pentingnya Melayu Islam terutamanya bergabung sebagai satu tenaga yang kokoh. Kerana isu pokok kita masih lemah. Kita di mana-mana pun kalau berbanding dengan kaum-kaum lain, agama lain, kita masih jauh tinggal di belakang. Walaupun dicekakkan soal agama, tapi tak kurang penting soal ukhrawi dan duniawi, soal yang berkaitan dengan soal pembangunan ummah, bukan saja ekonomi, pendidikan, soal sosial dan lain lagi. Yang ini tak boleh kita pandang ringan. Jadi soal perpecahan dan perpaduan tu, kesan buruknya bukan soal dia berpecah saja, tapi usaha untuk membangunkan umat Islam dalam bidang-bidang yang masih kita jauh ketinggalan itu mesti menjadi perukurannya. Kalau bersatu mungkin mudah dilaksanakan, tapi kalau balah dan pecah tak sampai matlamat kita. Isu good governance memang itu matlamat utama. Saya fikir rakyat hari ini sudah bijaksana. Dia tahu apa yang dia mahu. Bila pilihan raya sampai, dia lihat pimpinan terdahulu walaupun di peringkat awal elok, akhirnya sudah menyeleweng dan yang apa dia sebut sebagai good governance become bad governance. Dan diselubungi dengan masalah rasuah, salah guna kuasa yang berleluasa. Jadi sebab itu rakyat buat keputusan memberi peluang kepada Pakatan Harapan untuk mentadbirkan negara. Soal penting dan pokok di sini ialah soal bukan saja soal saya peribadi, itu tak apalah, itu bukan satu yang boleh saya megahkan. Tapi pokoknya kita nak berjuang itu ialah untuk menegakkan kebenaran, menentang kemungkaran, nahi amal ma'ruf, nahi mungkar. Yang ini menjadi trust dan asas kukuh. Walaupun dia peringkat individu, macam disebutkan tadi, kalau dikatakan kumpulan yang terlibat tadi 52 orang, merasa dia tertindas dan tindas, ialah pegawai kerajaan ada aturan peraturan, ada dia punya masalah yang berkaitan dengan disiplin, masalah yang berkaitan dengan soal perkeliling dan sebagainya. Tapi kalau dia nyata rasa bahawa segala tindakan dia tidak salah, betul, kenapa ada pihak yang menganiaya? Dan tentu yang menganiaya itu pihak yang di atas itu. Saya fikir bagaimana yang saya sebut tadi, tak boleh berdiam diri. Saya bersetuju sangat supaya tindakan-tindakan tertentu perlu diambil. Tadi Datuk Mukhlis dah sebutkan, tapi mungkin kita kena susul balik. Supaya kita tidak mahu melihat dalam pimpinan baru Pakatan Harapan yang dikatakan Malaysia baru, dilihat macam lama juga. Orang masih tertindas, masih dihukum, masih ada ditakut-takutkan. Kalau tak ikut ini dan itu sebagainya akan dibuang kerja. Ini tidak boleh kita biarkan begitu. Jadi maksud saya tadi, komitmen pihak pimpinan baru ialah nak mempertulkan kesilapan, nak memperbaiki keadaan, nak mewujudkan ketelusan, nak menentukan keadilan. Ini prinsip-prinsip penting yang saya fikir selari dengan agama kita mesti kita perjuangkan. Soal yang akhir sekali, soal food security, saya memang sejak dulu berminat dalam soal jaminan keselamatan makanan. Dan saya fikir kita tak boleh nafikan tentang peranan negeri Kedah dan Perlis dari sisi sumbangan daripada pengeluaran padi. Kalau ikut dasar lama 70-30. Tetapi kalau dasar itu patut diubah, kalau sebanyak mana mungkin kita boleh menghasilkan beras negara, kita keluarkan sendiri, maka saya kira lebihan itu kalau ada pun boleh kita ekspor. Tapi sekarang ini bukan ada lebihan, kurangan, tapi ditampung dengan pengimportan. Macam dia kata Singapura tak ada satu batang padi pun, tapi dia cukup beras, dia import.
Tapi mungkin ada orang kata waktu zaman perang nanti kalau berlaku, bagaimana terjamin ketidakbekalan? Mungkin tidak akan terjamin. Tetapi potensi Malaysia sebagai sumber pengeluaran bahan makanan masih besar lagi. Waktu saya jadi Menteri Pertanian, saya tak berjaya sepenuhnya. Tapi saya buat plan untuk mengurangkan pengimportan. Tetapi yang terkini yang saya dengar, waktu saya dulu tak sampai 7 bilion dan 8 bilion. Sekarang dah 17 bilion. Import hasil barang luar negara kerana kita kurang bekalan. Sayur tak cukup, ikan tak cukup, padi macam-macam semua tak mencukupi untuk bekalan dalam negara. Penduduk meningkat dan bertambah walaupun ada masalah harga, tapi tak dapat ditampung kerana sebahagian besarnya terpaksa diimport daripada luar negara. Tetapi potensi untuk dimajukan dan dibangunkan, saya waktu jadi Menteri Pertanian, katalah untuk peliharaan ikan, dari segi sungai yang banyak, kolam-kolam yang tidak terguna, masih terbiar begitu saja. Kalau saya buat satu projek dulu untuk nak menampung bekalan ikan saja, cukup dengan keadaan kawasan-kawasan yang kata sebutkan kawasan water bodies. Tak sebut soal lautan atau sungai, tapi dalam negara saja, memadai. Tetapi masalah kita tak berjaya. Sebahagian cuba buat aquaculture tapi tak sampai ke hujung. Banyak company-company tertubuh dah tutup dah. Agensi-agensi persekutuan dan negeri yang dulu dah taja pembinaan banyak kawasan-kawasan projek ini, hari ini dah tak ada lagi dah. Tak boleh sustain. Jadi bila tak sustainable, maka akhirnya kita tak berjaya. Tetapi keperluan untuk bekalan makanan itu masih perlu lagi. Katalah Perlis. Tadi disebutkan cadangkan bidang perkhidmatan. Waktu saya jadi Menteri Pertanian, saya kata why not Perlis also can be developed, potensi untuk industri pertanian berteknologi tinggi. Bandingkan Perlis dengan Singapura, siapa besar? Lebih besar kurang sama tak? Saya sebutkan bukan pasal nak banding macam mana. Singapura sekarang ni dalam senyap-senyap, dia sudah meneroka bidang pertanian. Kalau dilihat dalam satu siaran televisyen, dia sudah gunakan LED, ini tak LED ni kot, untuk melihat supaya tanaman sayur tu dapat dinaik dapat cepat. Dan selain daripada itu menggunakan teknologi baru. Tetapi luasan tanahnya kita tahu sebesar mana. Ditimbun-timbun kawasan-kawasan baru nak buat pelabuhan dan sebagainya, tapi dia juga usahakan untuk bangunkan sektor pertanian moden menggunakan teknologi terkini. Boleh tak katakan Perlis tumpukan itu? Macam dalam ruang sini, dia boleh buat bertingkat-tingkat. Kalau ini saja plot area dia 1 ekar, dia boleh berganda untuk 10 kali ganda. Bermakna teknologi tinggi, kos tinggi, tapi hasil tuaiannya jauh lagi besar. Kalau boleh dibuat begitu, tak semua. Katalah nak ambil ladang tadi. Itu apa? Untuk pembangunan hartanah, buat rumah. Okey, penting juga. Tapi kalau dimajukan untuk pembangunan, katakan sektor pertanian moden, saya tak ingat apa teknologi digunakan, hidroponik, tak apa lagi lah. Dengan teknologi artificial intelligence terkini dan macam-macam lagi teknologi baru. Saya fikir itu boleh membantu. Dan ini tidak boleh hanya diusahakan oleh pengusaha besar. Pengusaha-pengusaha kecil sederhana pun mampu dengan modal yang tak terlalu besar. Pasal kita nak lihat ni perkebun-perkebun kita ada tanah. Tapi hasil daripada kebun getah tak sampai ke mana. Tapi boleh tak antara kebun getah dan lain itu ditanam dengan tanaman-tanaman yang lain? Maksud saya tadi, di soal issue of food security menjadi lebih kritikal sekarang ni. Cuma kita tak terasa. Pasal mungkin dalam poket ada duit, kalau tak ada sayur kita pergi pasar aja. Tapi kat rumah, kalau campak aja benih apa tanaman itu kangkung, saya fikir tak sampai sebulan dah naik dah, mudah aja. Tapi kita tak fikir soal tu, pasal duit ada dalam poket, kita pergi pasar beli lagi senang daripada kita tanam sendiri. Jadi saya setuju sangat, strategi baru mesti dibuat untuk melihat bagaimana bidang pembangunan pertanian moden. Waktu saya jumpa dengan Tun Daim baru ini pun, dia sebagai penasihat kerajaan kata we have to look to this sektor pertanian moden. Saya tunjukkan waktu saya jadi Menteri Pertanian tu, kita majukan di Keluang seluas 1,000 ekar saja untuk pertanian moden. Tapi malangnya tak berjaya 100%. Saya pergi balik nampaknya tak menjadi sangatlah. Pasal orang kita tak boleh sustain. Mungkin modal ke dan sebagainya. Itu sajalah saya nak komen setakat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Tan Sri.
saya rasa yang clear, yang jelas kita dengar daripada pandangan yang diberi oleh kedua-dua tokoh di depan ini tadi ialah komitmen daripada pihak kerajaan untuk terus membaiki negara masih kekal, dan komitmen untuk membantu rakyat juga bukan saja kekal malah sedang diperkukuhkan lagi. Tapi kita dengar juga daripada audience, daripada tuan-tuan dan puan-puan di depan ini betapa kita orang Melayu ni dari segi keperluan, dari segi tuntutan, dari segi kehendak, ada pelbagai perkara yang kita pertimbangkan. Sama ada dari segi kuasa politik atau kuasa ekonomi. Dua-dua ini ada perkara yang masih menjadi persoalan dalam kepala banyak pihak, terutama selepas pilihan raya yang lepas. Dan saya rasa mesej yang datang, baik dari segi good governance, baik dari segi tindakan-tindakan kerajaan yang ditanya soalan-soalan tadi, menunjukkan betapa kita masih memerlukan lebih banyak penerangan dilakukan kepada rakyat. Dan dengan itu saya mohon sangatlah kalau boleh Datuk Seri Mukhris, Tan Sri Muhyiddin dan lain-lain pimpinan negara, Datuk YB Razi Jidin, lain-lain boleh datanglah ke Perlis ni lebih banyak kali. Jangan datang sekali kemudian berbulan-bulan kemudian datang, kalau boleh lagi kerap lagi baguslah kiranya. Dan kita akan cuba untuk susun lagi insya-Allah. Tadi pun ada soalan-soalan, saya minta maaf sangat ada seorang yang berdiri tadi dengan Dr. Amar pun saya minta maaf tak dan nak bagi ruang untuk bertanya soalan, tapi kita harap sangat ada peluang-peluang di masa akan datang. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, apa kita bagi satu tepukan yang gemuruh kepada kedua-dua Datuk Seri Mukhris dan Tan Sri Muhyiddin Yassin atas sumbangan pada hari ini, dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka berdua dengan ucapan insya-Allah hopefully harap-harapnya kita dapat jumpa lagi di program-program akan datang insya-Allah. Saya kembali